A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi ini, di pagi Sabtu, pagi Sabtu yang mana orang kata berhujung minggu lah, dengan majlis ilmu. Jadi sebenarnya ada yang tanya apa lambat buana bagi tajuk kan. Jadi untuk makluman semua, hari ini bukannya apa, sebab saya kaji berapa banyak permintaan yang saya tengok. Ada permintaan daripada semua follower. Kebanyakannya dah dengar dah hari itu. Saya pada peringkat awal kuliah dulu, masa live itu saya buat tentang mengapa ujian tanda Allah sayang kan. Ada orang kata dia tak cukup, dia kata buat ujian ni nak minta tolong share tentang satu bentuk apakah cara-cara dia nak menghadapi ujian dan dugaan ni. Nak pula dalam musim COVID-19. Kebanyakannya hantar mesej dekat saya minta saya tekankan bab ujian dan dugaan ni. Jadi hari ni sebenarnya saya janjikan pagi ini saya akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian dan semua yang sedang mengikuti secara live ni, bernintah langsung bersama dengan saya dengan tajuk ujian, cabaran dan ujian kehidupan. Dan saya insyaAllah di penghujung ini saya akan kongsikan tentang tips-tips bagaimana cara untuk kita menghadapi cabaran dan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya setiap manusia dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa diberi musibah, ujian atau masalah hidup di dunia yang sementara. Mesti akan diuji. Tipulah kalau kata seseorang manusia tu yang dia tak ada ujian langsung, okey je, semua hidup dia okey. Malahan dalam satu hadis Nabi sebut, barang siapa yang tidak diuji oleh Allah dalam hidupnya dalam tempoh 40 hari, bersaksilah yang dia itu jauh daripada rahmat Allah. Kita tetap akan diuji kan. Uji ni ada macam-macam ujian. Semua orang pernah kena uji, pernah diberikan. Dia uji bukan hanya dengan susah aja. Allah Ta'ala juga uji manusia ni dengan kesenangan, uji dengan kemewahan. Kita tengok dengan dengan Qarun, diuji dengan kekayaan. Macam mana kan? Dan semalam saya cerita tentang istidraj kan. Maknanya istidraj adalah orang yang lupa daratan. Orang yang lupa bila diuji oleh Allah dengan kesenangan, jadi lupa dekat Allah. Tapi bila uji susah, dia ingat Allah. Setiap orang ada masalahnya sendiri. Allah uji dengan pelbagai ujian, tetapi sebabnya adalah sama, iaitu Allah Ta'ala nak meninggikan darjat kita. Allah nak menilai keimanan kita tahap mana. Hadapi ujian, hadapilah setiap ujian yang mendatang dengan tenang. Allah menguji seseorang itu kerana Allah mempunyai rahsianya tersendiri. Allah Maha mengetahui sama ada Allah hendak tambah iman kita atau hendak uji sejauh mana keimanan kita. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Dan kerana sesuatu ujian itulah yang membuka mata hati kita, yang mendidik kita supaya jangan mudah putus asa dalam kehidupan yang bagaikan bahtera di lautan yang penuh dengan anak duri. Ujian juga dapat mematangkan kita. Kadang-kadang kita tertanya-tanya, mempersoalkan kepada Allah SWT, kenapa kita diberi ujian ni yang sebegitu berat sekali? Mengapa? Sehingga kita terlupa pada siapa yang perlu kita mengadu segala masalah kita. Pada siapa kita harus minta kembali kekuatan kita ni. Yalah, bila kita berbincang macam ni, kita tahu semua orang boleh bagi komen, cakap yalah kita kena bersabar dengan ujian ini. Tapi bila satu benda timpa kat kita, kadang-kadang kita terlupa, hilang punca sekejap. Kan ada sekejap benda yang lama langsung hilang punca, macam tak tahu nak buat apa kan. Jadi menyebabkan kita rasa macam aduh, apalah nak buat ni kan. Line clear tak hari ni? Clear Agaknya clear dah. Agaknya clear lah Okey.
Jadi mana kata kadang-kadang bila diuji kita pasti terlupa. Kat mana aku nak mengadu ni? Kat mana aku minta tolong? Ingat jangan hilang punca, ingat Allah sentiasa. Wa zakarallaha katsira. Ingat Allah banyak-banyak. Allah adalah sebaik-baik penolong. Ingat Allah timpakan ujian supaya kita bersabar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Lemahnya dan rendahnya iman kita. Kerana setiap kali kita diuji, kadang-kadang kita terlupa bahawa ini semuanya dari Allah, semuanya dengan izin Allah. Jadi kita selalu tidak redha dalam menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita. Jika kita menganggap diri kita ditimpa musibah yang besar, kita hendaklah ingat bukan kita saja yang mengalami dilanda musibah dalam dunia atas muka bumi ini, tapi ramai lagi yang juga diuji. Mungkin ada sahabat-sahabat kita atau saudara seakidah kita yang lain yang menghadapi musibah yang sama, bahkan lebih teruk atau lebih besar dari kita. Bukankah Allah telah berkata di dalam Quran yang Allah tidak akan sekali-kali menguji hamba-Nya di luar kemampuan hamba-Nya. Ayat yang kita baca, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah juga tahu yang kita ini kuat dalam menghadapi ujian ini, jadi Allah berikan ujian itu ke atas diri kita. Di sinilah kita akan dapat lihat betapa sayang dan kasihnya Allah kepada kita sebagai hamba-Nya. Allah menguji seseorang bukan sebab Allah benci. Allah benci seseorang. Percayalah Allah sangat kasih dan sangat sayang kepada kita. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tuan-tuan dan puan sekalian. Cuma kita sebagai hamba-Nya kadang-kadang tak boleh nak sabar, tak boleh nak tenang, tak boleh nak terima dengan baik apa juga ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ujian yang senang, kita gembira. Tetapi kadang-kadang sampai lupa diri. Tetapi ujian kesusahan, ujian musibah ni menyebabkan kita kadang Allah, apalah nak jadi aku ni, mati lagi baik. Jangan macam tu kan. Alihkanlah pandangan kita. Dengar apa yang saya nak baca ni. Apa yang saya nak baca ni, kata-kata puitis lah kan. Mungkin untuk pengubat hati. Pengubat hati kita kalau sedang diuji. Al-maklumlah kita dalam musim-musim wabak COVID-19, main tak boleh keluar, diuji dengan macam-macam musibah, hilang pendapatan, hilang allowance, hilang gaji, malahan ada yang hilang kerjaya, malahan ada yang tengah panik-panik, habis PKP ni nak mula daripada mana, nak buat apa, macam mana nak selesaikan kekusutan ini. Jadi dengar apa yang saya baca ni ya. Alihkan pandangan mata ke arah laut. Airnya cantik membiru dan penuh dengan ketenangan. Tetapi hanya Allah sahaja yang mengetahui rahsia di dalamnya. Begitu juga dengan kehidupan manusia. Riang dan ketawa. Tetapi hanya Allah yang mengetahui rahsia kehidupan. Jika rasa kecewa, alihkan pandangan ke arah sungai. Airnya akan tetap mengalir. Biarpun berjuta batu yang menghalangnya. Dan jika merasa sedih, alihkan pandangan ke arah langit. Sedarlah dan sentiasa ingatlah bahawa Allah sentiasa bersamamu. Jadi seharusnya apa yang perlu kita lakukan? Berdoalah kepada Allah. Allah lah tempat kembali segala masalah yang sering membelenggu diri kita. Jangan malu untuk merayu-rayu, meminta-minta, memohon daripada Allah SWT. Selalu diingatkan yang Allah tidak pernah jemu mendengar rintihan hamba-Nya. Allah itu Maha mendengar. Dekatkanlah diri kita dengan pencipta kita yang menguasai seluruh alam, yang memegang hati-hati kita. Di samping berdoa, perlulah kita berusaha menyelesaikan masalah dihadapi. Mungkin ada yang rasa diri mereka tidak kuat hendak menghadapi, tapi cubalah bangkit. Cubalah bangkit, bangun dengan penuh semangat untuk menghadapi masalah. Mungkin ada yang sudah merasa lemah, usah tewas dengan hasutan syaitan. Cari kembali kekuatan diri, kerana kekuatan itu ada di dalam diri kita masing-masing. Yakin dengan diri, kuatkan azam dan cita-cita. Usah tonjolkan kelemahan kita pada syaitan, kerana syaitan tidak pernah berhenti menghasut agar kita menjadi lemah selemah-lemahnya. Kita perlu tahu selepas ujian ini selesai, satu lagi ujian yang akan datang. Maka bersedialah dalam menghadapi ujian seterusnya. Beruntunglah bagi mereka yang selalu diberi ujian
ini merupakan tanda Allah SWT sayang kepadanya. Semoga kita sentiasa menjadi hamba-Nya yang sentiasa redha atas ujian dan ketentuan Allah SWT. Apa yang ditetapkan untuk kita, itulah yang terbaik, tuan-tuan dan puan sekalian. Ya. Itu kata-kata tu yang saya susun tu untuk bagi ketenangan kat jiwa kita, mudah-mudahan. Semoga kita sentiasa menjadi hamba-Nya yang sentiasa redha atas ujian dan ketentuan Allah SWT. Apa-apa pun perkara menimpa diri kita, insya-Allah akan menjadi kebaikan kalau dihadapi dengan sikap yang positif, kerana pada ketika ini terasa betapa kehidupan kita sangatlah berat dengan ujian dan cabaran. Kenaikan harga barang, bencana wabak yang melanda kita pada hari ini, dengan masalah kehilangan pekerjaan, masalah politik, contohnya kan, bukan kata di sini, di seluruh dunia, masalah politik, kepimpinan antara orang ni macam-macam, pengikut, penyokong, kita sesama kita, macam-macam masalah. Dan memuncaknya jenayah yang makin lama meningkat. Ada kes dalam dalam wabak-wabak ni, kecurian pun berlaku juga, rompakan pun berlaku, orang melanggar undang-undang, Allahu Akbar, macam-macam. Ini adalah merupakan warna dominan dalam ujian di dalam kehidupan kita ni. Jadi macam mana cara kita nak menghadapinya? Benda ni disebarkan dalam media cetak maupun media elektronik, tuan-tuan. Masalah-masalah yang pelbagai dalam kehidupan kita yang biasa kita kongsikan kepada semua. Maka apakah tips untuk menghadapi ujian di dalam kehidupan ni yang saya katakan daripada awal tadi kan? Cuba kita tengok kepada sahabat-sahabat kita, kan, rakan-rakan kita, saudara-saudara kita, tentang ujian-ujian hidup. Jadi macam mana cara mereka menghadapi masalah? Macam mana pula kita menghadapi masalah? Adakah cara mereka terbaik, cara kita terbaik? Apakah caranya untuk menghadapi cabaran dan ujian ni? Jadi, hari ini saya akan kongsikan tips-tips untuk menghadapi cabaran dan ujian kehidupan kita ni. Yang pertama, yakinlah bahawa ujian itu merupakan tanda Allah cinta kepada hamba-Nya. Allah SWT memberikan cubaan agar kita menjadi lebih dewasa dan matang dalam mengharungi kehidupan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik, maka dia akan diberinya cubaan. Hadis riwayat Bukhari. Mana Allah bagi cabaran, Allah bagi ujian dekat kita, sebab Allah nak jadikan kita orang yang baik. Jadi itu adalah tips yang kita kena ingat yang pertama. Maknanya ujian Allah bagi itu sebab sebagai tanda Allah Ta'ala sayangkan kita, dan sebagai tanda Allah nak jadikan kita yang lebih baik. Kedua, yakinlah bahawa semakin besar dan banyak cubaan yang Allah turunkan kepada kita, maka makin besar pula lah pahala dan sayang Allah yang akan dilimpahkan kepada kita, dengan syarat kita dapat menyelesaikan setiap ujian hidup itu secara baik, menghadapinya secara baik. Apa yang diuji Allah tu, kita tak mau kata tak mencela, kita tidak orang kata merungut, nak mati, biar mati lagi baik, apa gunanya hidup macam ni. Jangan sekali-kali kita melafazkan ayat-ayat itu. Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung pada besarnya cubaan. Sesungguhnya apabila Allah Ta'ala itu mencintai satu kaum, maka dia mengujinya. Barang siapa yang rela menerimanya, dia mendapat keredaan Allah. Dan barang siapa yang murka, maka dia pun mendapat kemurkaan Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Maknanya, jangan kita membantah-bantah. Allah Ta'ala bagi ujian itu, kan, lagi besar ujian tu, maka Allah mencintai suatu kaum tu sangat-sangat. Itulah rugilah kita kalau kita membantah. Ya? Okay. Ketiga, yakinlah bahawa ujian itu akan menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Yakin. Yakin bila Allah bagi ujian sebab Allah Ta'ala nak cuci dosa-dosa kita. Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, seorang Muslim yang ditimpa penderitaan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, gangguan dan kerisauan, bahkan hanya terkena duri sekalipun, kacik, duri, sakit-sakit kan. Semua itu merupakan kafarah penebus dari dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Mana kata bila Allah uji tu, walaupun sekecil-kecil ujian, sebenarnya Allah nak cuci dosa-dosa kita. Jadi, tapi ingat bergantung dengan cara kita menghadapi ujian itu. Itu penting. Yang keempat, selalulah untuk berfikir positif bahawa apapun yang menimpa diri kita akan menjadi kebaikan. Abu Yahya Shu'aib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan sikap seorang mukmin itu, segala keadaan dianggapnya baik dan hal ini tidak akan terjadi kecuali bagi seorang yang mukmin. Orang yang beriman yang akan cakap semua benda berlaku kat dia ni semua benda baik. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka itu lebih baik baginya. Dan apabila ditimpa penderitaan, dia bersabar, maka itu lebih baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Maknanya kata, sungguh hebat, menakjubkan sikap seorang mukmin orang beriman. Apa benda berlaku kat dia, itu semua baik. Kalau Allah Ta'ala bagi kesenangan pada dia, dia syukur. Allah bagi kesusahan pada dia, dia bersabar. Maka itu adalah yang lebih baik baginya, kata Nabi. Yang kelima, yakinlah bahawa setelah kita ditimpa kesulitan, maka akan ada kemudahan. Fakta menunjukkan bahawa idea-idea yang hebat sering muncul ketika kita berada di puncak kesusahan, kesulitan. Ada je idea, macam mana nak selesai? Rupanya ada langkah penyelesaian. Contohnya kita tengok banyak orang kadang-kadang bila dah ada masalah kat tempat kerja, macam mana nak selesai? Dia fikir-fikir, buat mesyuarat, bincang-bincang, ada jalan penyelesaian dia. Dan bila dapat selesaikan, kita kadang-kadang kita terlupa. Rupanya Allah nak bagi kita ujian. Allah bagi pula kita jalan penyelesaian dan kita selesaikan dan kita rasa macam mana? Kita rasa makin kuat, kita rasa makin, orang kata makin seronok kan. Sebab, dapat juga kita selesaikan benda tu. Alhamdulillah, syukur. Jangan lupa bersyukur kepada Allah SWT. Ya? Kerana sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Surah Al-Insyirah ayat 5 hingga 6. Cuba kita baca. Ya? Yang keenamnya, selalulah optimis bahawa kita boleh menyelesaikan setiap ujian hidup yang Allah berikan, kerana Allah tidak akan memberikan ujian hidup di luar kemampuan hamba-Nya. Allah akan bagi ikut ruang lingkup kemampuan kita. Bila kita optimis, kita dapat melahirkan tenaga tersembunyi dalam diri kita. Kerana itulah kita kena positif, optimis, supaya menjadi bahan bakar untuk menyelesaikan segala persoalan, insya-Allah. Dan dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, Allah tidak akan membebankan seseorang itu melainkan sesuai dengan hamba-Nya itu. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan dia mendapat seksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Surah Al-Baqarah ayat 286. Jadi insya-Allah ada tenaga kita, kekuatan kita sebenarnya dia menghadapi masalah itu. Sebab ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan bebankan kita melainkan sesuai dengan kemampuan kita, tuan-tuan dan puan sekalian. Dan begitu juga yang ketujuh, menghadapi ujian hidup dengan usaha dan doa. Kerahlah segala ikhtiar, segala alternatif, apa langkah-langkah yang boleh kita ambil untuk menyelesaikan ujian hidup, dan follow up lah usaha itu dengan disertakan juga diiringi dengan doa kepada Allah SWT. Maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendak kamu berharap. Surah Al-Insyirah ayat 7 hingga 8. Berdoalah kepadaku, nescaya akan ku makbulkan doamu. Surah Al-Mu'min ayat 60. Ini adalah antara tips untuk menghadapi pelbagai ujian hidup, tuan-tuan dan puan sekalian. Baiklah, saya tengok dah mula dah ada soalan-soalan yang masuk. Jadi kita tengok apakah soalannya untuk hari ini. Okey. Apakah soalan kita hari ini kepada yang mengikuti. Okey, alhamdulillah. Dah mula dah. Terima kasih banyak Nurul Ayumi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Nurul Ayumi. Terima kasih. Cik Puan Muda Salwa. Assalamualaikum Ustaz. Masjid Tanah Clear. Terima kasih Cik Puan Muda Salwa. Assalamualaikum Ustaz. Semoga kita semua dimurahkan rezeki. Kita mensyukuri semua nikmatnya, insya-Allah. Sheila Syarina. Terima kasih. Yani Ros. Waalaikumsalam. Terima kasih. Hussein Ucin. Handsome. Hai handsome. Selamat pagi. Ya Allah. Tak ada kerja lain. Tanyalah soalan kan. Azria Muhammad Azmir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jela bulan clear Terima kasih banyak.
Ibnu Kamarudin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Diang, Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Noris Jamilus, Assalamualaikum. Salam. Musainah Yusof, Assalamualaikum Ustaz. Follow up usaha berserta doa insyaAllah. Jun Sinar Baiduri, setiap ujian Allah sertakan dengan penyelesaian. Cuma Allah akan datangkannya pada waktu yang tepat. Memang benar Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita, tuan-tuan dan puan sekalian. Balkis Ibrahim, Alhamdulillah. Cik Pemerintah Sabar, Alhamdulillah. Halimah Nordin, di mana pencabaran Allah. Okey, dah tulis lah tengok siapa yang lambat, yang baru buka. Puan Halimah Nordin dah bagi dah, ambil dah tips-tips untuk menghadapi ujian dan cabaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok dia dah bagi dah 7 yang dah saya bagi tahu tadi. Dan Sufi Juli Juliza, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fairuz binti Muhammad Sabri, berpantun nak dah burung helang terbang tinggi hingga sebentar di pohon jati. Terima kasih Ustaz Samsul Amri berkongsi ilmu sepenuh hati, insyaAllah. Soalnya Malik Izwa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anwar Sidik, bagi yang nipis imannya. Okey. Pastinya akan mengeluh, mengut, mengintih betul. Habis semua orang tahu yang dirinya itu sedang dilanda ujian. Semua dipersalahkan, malah Allah juga turut dipersalahkan juga. Sesatunya yang tidak dipersalahkan adalah dirinya sendiri. Kualiti seorang itu terserah saat dia diuji. Terserah saat diuji, ketika itu nampak beza antara kaca dan permata. Waktu senang, bahagia, berharta, berkuasa, berdarjat, berpangkat dan berduit, kita boleh berkata apa sahaja. Kita boleh kata yang kita seorang positif, sabar, terbuka dan sebagainya. Tapi bila diri dihimpit gelombang, hujan seperti dalam pekerjaan, wang, fitnah dan sebagainya, baru kita tahu langit itu tinggi atau rendah. Sebab itulah tak ada sebaik-baik tempat untuk mengadu selain pada Allah. Mengadulah pada Allah ketika senang, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mendengar rintihan kita kepada susah. Terima kasih banyak Anwar Sidik. Juga satu bentuk perkongsian pada pagi ini. Terima kasih banyak. Wan Muhammad Nazri, terima kasih banyak. Moga itu semua dalam rahmatnya insyaAllah. Siti Jaslina Abu Zamil, Waalaikumsalam. Jalilah Taib, apa khabar Puan Jalilah? Mudah-mudahan sihat, sejahtera semuanya. Putra Janggut, Waalaikumsalam warahmatullahi. Uji Razali, Alhamdulillah Kelang Kalia. Noni Izan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Putra Jihad, Assalamualaikum dari Sarawak. Macam mana nak hadapi Ramadan tanpa serinya salat tarawih? Sedih tak dapat salat tarawih? Janganlah macam tu. Baru je malam tadi saya ditemu bual oleh TV Al-Hijrah. Malam tadi berita TV menyatakan ingat meriah tak meriah letak pada diri kita. Bila kita tidak boleh bertarawih di masjid di surau, kita bertarawih di rumah kita bersama dengan keluarga kita. Ya? Kalau yang duduk rumah sewa bersama kawan-kawan kita, pada student yang terperangkap boleh buat bersama dengan kawan-kawan kita. Buat solat sunat tarawih secara berjemaah di rumah, di asrama, di bilik kita, di rumah kita. Buat. Dan kemeriahannya adalah dengan amal ibadah kita. Buatlah. Memanglah tidak sama seperti mana kita pergi masjid ke surau-surau. Tapi kali ini kita boleh memainkan peranan kita sebagai pemimpin di dalam keluarga, pemimpin di dalam salat. Kita memimpin dalam salat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan perasaan meriah dan keseronokan kepada kita. Kan? Seperti mana selama ini kita menjadi makmum, kali ini kita try pula jadi imam. Mudah-mudahan kita dapat membawa. Janganlah tersedih tak dapat solat tarawih. Solat sunat tarawih ni adalah merupakan solat yang kita boleh buat sendiri pun. Kita boleh buat dekat rumah. Buat. Rizan Abdullah, terima kasih banyak. Terliza Yahya, Waalaikumsalam. Terima kasih Norani TJ, terima kasih banyak. Nora Arifin, Waalaikumsalam. Ustaz SSD. Kan ada orang tanya saya, Ustaz, kenapa gemar pakai saudara? Saya mudah panggil saudara sebab, tapi ada juga yang panggil Ustaz. Ada yang panggil Ustaz. Nak buat macam mana? Tapi ialah di negara Arab, orang yang jadi cikgu matematik pun dipanggil Ustaz juga. Jadi saya tak marahlah. Siapa nak panggil lah. Tapi kebiasaan kalau orang tanya saya, kalau bila saya berceramah di luar sebelum ini, saya lebih selesa kalau orang panggil saya saudara. Saudara Syamsul Debat. Panggil SSD. Lagipun kalau Ustaz Syamsul Debat, USD mahal tau. SSD. Okey. Saya ni adalah merupakan rakan motivasi anda, insyaAllah. Dia Idora, Assalamualaikum Ustaz. Kucing Kelir, terima kasih. Robiah Zainal Arifin, Waalaikumsalam, terima kasih. Hadib Mahadim, salam, terima kasih Hadib. Khairi bin Ladin, Assalamualaikum Ustaz. Cuping Perlis Kelir, terima kasih. Bila nak kirimkan mangga masam manis daripada Perlis? Nanti kirim hantar kalau ada lah, kalau ada stok.
Kemudian Kisha Adelia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Lizawati Mak Zain. Assalamualaikum Ustaz. Lain clear dah di kontan. Terima kasih. Ifa Sarifah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nur Husin. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah SWT lindungi Ustaz dengan kasih sayangnya. Terima kasih banyak. Terata Indah. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Morgan Pomet. Salam Ustaz. Cabaran zaman sekarang amat beza bila nak membesarkan anak. Boleh bagi tips dari kami sebab anak zaman sekarang banyak bergantung pada smartphone. Dulu kami tak ada macam ni. Macam ni lah. Memang ni masalah semua. Bukan kata anak Cik Morgan Pomet saja, tapi untuk semua. Sebenarnya anak kita boleh. Dia nak main smartphone. Tak ada masalah. Tetapi kita kena kontrol masa dia. Sekarang ni waktu kita berada di rumah, kita kena kontrol. Ini masa untuk belajar. Ini masa untuk main. Kita bagi dia waktu main. Contohnya, kita bagi waktu main tertentu. Ni waktu main-main betul. Kau jangan buat benda lain. Main aja. Tetapi waktu belajar, belajar. Waktu tidur, tidur. Ini kadang waktu belajar pun main, waktu main memang main, waktu tidur pun main. Sebab apa? Dia tak tidur-tidur. Sudahnya tidur lewat, bangun lambat. Akhirnya kita tak disiplinkan dia. Ini kita kena kontrol. Boleh bagi tapi dengan kawalan. Assalamualaikum Ustaz, selamat pagi. Terima kasih Puan Azian Hussein. Terima kasih Hamizi Hamzah. Alhamdulillah live tune dan jelas. Hari ni Ustaz, bukan sofa punya hal. Tahu tak apa? Kan? Zamzaha. Assalamualaikum Ustaz. Greek, okey, terima kasih banyak. Suhaila, Hashzak. Ustaz, semoga kita semua pada lindungan Allah. InsyaAllah. Faiz Rahim, terima kasih. Sungai Petani clear. Saya setuju ujian tanda Allah sayang kita memang betul. Nora, sangat benar sekali. Sesungguhnya ujian ini tanda Allah sayang kita. Kepada semua, tahu kan macam mana ujian yang Allah Ta'ala bagi. Allah boleh uji kita dengan ujian kasih sayang. Allah bagi ni macam-macam. Allah bagi kita kesenangan. Dalam kesenangan ni kadang-kadang kita tak nampak sangat berujian sebab kita seronok. Tapi sebenarnya itu ujian sebenarnya. Dulu masa kita susah, kita boleh rajin pergi masjid. Kita boleh rajin pergi surau. Kita jumpa orang, bercampur dengan orang. Kita baik dengan jiran kita. Tapi bila dah kaya, rumah besar, kereta besar, tiba-tiba kita dah jarang lagi masjid. Lepas tu kita dah tak jumpa dengan kawan. Kita dah tak bercampur dengan orang kan. Jadi masalah yang waktu perintah kawalan pergerakan ni fahamlah. Memang kita tak boleh nak keluar sangat kan. Tapi maksudnya kadang ada manusia jadi macam tu. Begitu juga ada juga manusia diuji dengan hilang kerja. Ada orang diuji dengan hilang pendapatan. Ada orang diuji dengan kematian. Kematian macam saya dulu dengan keluarga kami diuji dengan kematian arwah abah saya dulu. Lepas tu ada orang diuji dengan kematian ibunya. Ada orang diuji kematian kedua ibu bapanya. Sekaligus kemalangan dan sebagainya. Begitu juga ada yang diuji dengan kematian anak kan. Ada orang diuji dengan gugur anak kan. Macam mana keguguran lahir baru mengandungnya, baru konsif je keguguran lagi, tak sampai 2-3 bulan gugur lagi. Ada orang yang bulan ke-8 gugur. Ada juga. Makna kata ini adalah merupakan bentuk-bentuk ujian Allah bagi. Ada yang kematian anak. Anak tiba-tiba sehat walafiat, tiba-tiba meninggal. Allah Ta'ala ambil nyawa dia. Jadi ini satu bentuk ujian yang berbeza-beza. Dan setiap orang diuji sebenarnya. Dalam tempoh wabak COVID-19 ni pun, semua orang, jangan kita kata orang tu dia senang hidup dia. Dia mana faham erti susah. Tak, sebenarnya kita tak boleh cakap macam tu. Sebab setiap orang ada level susah dia masing-masing. Contoh pada orang kaya, dalam poket dia 10,000, pada dia susah tu. Sebab bil dia tak sama dengan kita. Kita pula ada 1,000 dalam poket, okey dah ni, lega dah ni. Kan kita rasa macam tu. Tetapi ada setengah orang, RM1, kalau 1,000 dia tu macam RM1 dekat dia. Makna kata setiap orang level susah dia berbeza. Ada orang, memang dia ada rumah besar. Dia ada kereta besar. Tetapi dia punya pendapatan bergantung kepada pendapatan harian dia. Jadi bila dia terkurung disebabkan oleh perintah kawalan pergerakan ini, tidak ada job dan sebagainya, dia akan terganggu juga sedikit sebanyak dengan peristiwa ni. Ini menyebabkan dia juga susah. Jadi jangan kita kata orang ni lagi susah pada dia, ni kita lagi susah pada dia. Tak. Setiap orang mempunyai masalah dia masing-masing. Saria Hashim, terima kasih banyak. Azhar, selamat, terima kasih. Sahabat Udin, terima kasih banyak. Nak tanya perkara tip lagu untuk mendidik hati untuk siasa tenang dalam menghadapi ujian Allah. Sebelum ni saya pernah share.
istighfar, selawat banyak pada Nabi, istighfar banyak-banyak, baca surah Yasin sehari sekali, dan yang keempatnya la haula wala quwwata illa billahil azim. Amalkan sebanyak mungkin. InsyaAllah hati kita akan tenang. Juliana Hussein, Ustaz, cara ujian adalah jalan penyelesaian satu masalah. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah. Sebab ingat, orang yang bijak sentiasa nampak jalan pada setiap masalah dan bukannya nampak masalah pada setiap jalan. You remember that. Okay? Kemudian Nur Fadilah Bahari, terima kasih. Rukiah Usul, terima kasih. Nur Syahla Nazri. Assalamualaikum Ustaz, apakah tandanya bila kita reda selain pada tidak lagi mempersoalkan kenapa itu, kenapa ini? Tanda kita reda adalah kita melaksanakan kehidupan kita seperti biasa. Kita melaksanakan kehidupan kita biasa, tenang, tidak menggambarkan. Kita berusaha untuk tidak menampakkan, menzahirkan kesusahan kita kepada orang lain. Maknanya bukan, kau jangan tanggung seorang-seorang sakit. Tak, maksudnya bukan tanggung macam mana. Maknanya kita beranggapan ini adalah satu kurniaan Allah sebab Allah sayang kita. Allah bagi kat aku ni. Kita sebut senang lah. Tak, bukan macam tu. Maksud dia, kita ni, orang kata dalam hati ni kita dapat ujian, kita yakin. Ini Allah uji aku ni, adalah benda baik Allah nak bagi ni. Bang, anak kita dah tak ada bang, macam mana ni bang? Sabar yang sabar. Ini Allah bagi ujian dekat kita ni sebab Allah sayang kat kita. Allah ambil nyawa anak kita ni sebab Allah sayangkan anak kita. Kuatkan semangat. Ada hikmah di sebalik ni. Ada hikmah di sebalik ni. Mudah-mudahan kita carilah hikmah tu. Kan? Kena kuat semangat. Kuat semangat. Kuat semangat. Kan? Tandanya adalah kita akan terus meneruskan kehidupan kita dengan lebih tenang, dan kita hendaklah sentiasa macam meletakkan diri kita ni adalah hamba Allah, dan kita yakin apa yang Allah Ta'ala dah tentukan untuk kita adalah yang terbaik. Liana AJ Padang Serai, clear, terima kasih. Hafiz Syah, pada taktik untuk terus istiqamah hingga kita rasa manis dan nikmatnya ibadah. Yang paling penting sekali, pasakkan dalam hati kita niat kerana Allah SWT, dan laksanakanlah ibadah itu dengan sebaik mungkin. Capailah kesempurnaan ibadah. Dengan kesempurnaan ibadah itu, insyaAllah kenikmatan yang kita akan peroleh. Apakah tips-tips untuk mencapai kesempurnaan ibadah? Yang pertama, mestilah dengan ilmu, bukan main ikut-ikut aja. Yang kedua, mestilah ikhlas. Yang ketiga, mestilah ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai kita. Ini semayang-semayang mengumpet macam tu ya. Semayang-semayang mengutuk orang laju. Semayang-semayang tetapi baik benda-benda maksiat dan sebagainya. Dan yang keempatnya, niat. Mestilah dimulakan dengan niat. Inna amalu binniat. Niatlah kerana Allah, lillah. Mencapai kesempurnaan ibadah ini, kita akan memperolehi nikmatnya dan manisnya beribadah kepada Allah SWT. Zubaida, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sari Hashim, waalaikumsalam. Masran Muksin, terima kasih banyak. Mak Ngah Sirahim. Waalaikumsalam, selamat pagi, terima kasih. Su Suhaila, semoga Ustaz sehat insya-Allah. Terima kasih, doakan saya. Muhammad Syafizul. Alah, nak dengar tapi kena kojon ya. Tak apa, boleh tengok balik semula ya. Nora Arifin, terima kasih. Kerana diberi ujian membuatkan kita selalu ingat Allah. Memang betul Nora, sangat betul. Allah uji sebab Allah nak kita selalu ingat Allah. Okey. Ida Isya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, kalau saya datang solat jemaah tapi tak sempat habiskan Fatihah, imam dah turun, saya kena ambil balik ke rakaat tu sebab Fatihah kan wajib, selalu ambil rakaat tu balik. Jangan risau, kita dah ikut imam. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Baru Ar-Rahmanir-Rahim dia Allah Akbar. Tak apa, habis kan? Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Habis kan? Sebab kita masih ikut dia. Kita tak mendahului dia pun. Kan? Tapi janganlah lambat sangat, kan? Tapi mana bila habis waladhdallin, amin, Allahu Akbar, turun, ikut. Dia mungkin masa tu dah tegak, kita cubalah ikut. Kan, cubalah kejar balik. Tapi janganlah baca Fatihah tu laju sangat, nak kejar kan. Biasa-biasa je. Okey. Hafizah Abdul Razak Azlina Burhan. Apa Asa tu tak habis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Semoga hari kita diberkati oleh Allah. Mudah-mudahan Atikah Ika, terima kasih banyak. Street Vendetta Van. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya macam mana nak ada orang sekeliling kita suka masuk campur urusan rumah tangga kita. Sampai kadang saya rasa tertekan, buat saya rasa nak berpisah dengan suami saya. Saya pernah minta suami saya berpindah kawasan lain tapi dia tak nak. Macam mana nak adab tu Ustaz? Nak pujuk suami agar selamatkan rumah tangga sendiri. Terima kasih Ustaz. Handsome Sokmo, harap Ustaz boleh bagi pendapat dan pandangan. Pandangan saya,
Masalah ini adalah untuk dihadapi. Kita lari daripada masalah, mungkin kat tempat lain pun ada masalah yang sama. Atau ada masalah lebih teruk daripada itu. Jadi hadapi masalah tu dengan cara banyakkan berbincang dengan suami. Hidup kita ni bukan atas cakap-cakap orang. Hidup kita ni atas perancangan dan juga penyusunan strategi kita sendiri. Anggaplah kata-kata orang ni juga ada satu bentuk ujian dan dugaan. Tetapi yang paling hebat adalah cara bagaimana kita menghadapi ujian itu. Orang nak cakap, cakaplah. Kita jadilah ibarat daun keladi bunting. Dicurahkan air ke daun keladi. Tak ada apa. Dia akan mencurahkan air itu ke tempat yang lain. Sedangkan kita tetap utuh dan kukuh di dalam mempertahankan kehidupan kita, rumah tangga kita. Yang penting, fokus kepada mencintai suami. Menjaga hati suami. Dan suami pula fokus dan menjaga isteri, membina kekuatan perhubungan antara suami dan isteri daripada kita berbalah disebabkan cakap-cakap orang yang membawang, membangkai tak habis-habis ni. Jadi pedulilah apa yang cakap, yang orang lain tak ada kerja. Cuba kita tengok, orang tu semua yang berkata-kata, yang campur tangan urusan rumah tangga kita, yang mengumpat kita, mengutuk kita, melaga-lagakan kita, dia semua menempah neraka. Kita doakanlah yang baik-baik untuk mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka hati mereka supaya jangan terus-menerus mengganggu rumah tangga orang. Orang yang sibuk mengganggu orang lain, maknanya dia level di bawah daripada kita sebab dia tak ada kerja lain. Dia sibuk nak ngacau kita. Benda yang elok kayak kita, dia tak nak tengok. Sibuk nak cari kekurangan dan sibuk nak melagu-lagukan orang. Berhentilah jadi setan, cakap kat dia orang. Ya. Yalah, hanya setan lah kemar ngasut melagu-lagukan orang, mengganggu orang ni semua kan, menimbulkan syak wasangka dan sebagainya. Tu ya. Jadi hati-hati pada semua yang nak ngacau-ngacau orang kan. Jo KVK Kuantan. Assalamualaikum Ustaz, Kuantan clear. Terima kasih Hafizul Razak. Terima kasih banyak. Syahrani Syahrir. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya apakah berdosa saya ni apabila hanya berasa putus asa dan atau ujian Allah pada saya ni. Terima kasihlah Ustaz. Sebenarnya bila kita berputus asa dengan rahmat Allah, kita tak yakin dengan Allah. Bila kita tak yakin dengan Allah, cuba kita agak-agak lah level keimanan kita pada Allah ni macam mana. Itu sebenarnya yang perlu kita risaukan. Itu sebabnya kita jangan mengungut. Malahan pernah satu ketika dalam kitab muka Syafatul Qulub menggambarkan seorang Nabi yang beribadah selama 50 tahun. Selama 50 tahun. 50 tahun dia bersolat, dia beribadah selama 50 tahun. Selepas 50 tahun tak disebutkan nama Nabi itu siapa. Selepas 50 tahun kemudian Allah Ta'ala maklumkan kepada dia, sungguhnya aku ampunkan dosamu. Bila Allah Ta'ala sebut ampunkan dosamu, dia kata, ya Allah, kenapa kau nak ampunkan dosaku? Bukankah aku ni Nabi dan aku tidak berdosa? Pada ketika itu Allah hantarkan, Allah timpakan sebatang pokok kepada kaki Nabi ini. Kemudian Nabi ni tak payah tidur. Malam tu tak payah tidur. Nyut-nyut kaki, bangkak-bangkik, berdanyut-danyut kan, menganing-aning kan. Bangkak lah. Kan bila aduh sakitnya biasa tu kan. Dia mengadu, ya Allah sakitnya, ya Allah. Kemudian pokok yang menimpakan kaki tadi berkata, sesungguhnya Allah memberitahu ibadah kamu yang 50 tahun itu tidak dapat nak menebus satu keluhan kau terhadap Allah. Cuba fikir. Cuba fikir. Berapa banyak mengeluh sehari. Kan? Malahan Allah Ta'ala sebut, kalau engkau mengeluh, kalau engkau mempertikaikan apa yang aku kurniakan kepadamu, apa yang Allah Ta'ala bagi itu kita pertikaikan, maka suruhlah dia menyembah Tuhan selain aku. Cuba fikir. Kan? Tak jauhkan tuan-tuan. Jadi jangan putus asa. Kuatkan semangat. A.R. Osman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Syam Sam. Assalamualaikum. Salam. Khairi bin Laden. Cuping Police Clear. Mangga. Mangga masa manis. Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim dari Singapura. Alhamdulillah. Puan Hawa Ismail dengan selawat dia dengan saya pagi ni. Terima kasih banyak. Sa'di Hadin. Jazakallah Ustaz. Semoga kita semua berjaya menghadapi dugaan ini dengan Allah. InsyaAllah kita mesti menang menghadapi COVID-19. Noraini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Manis Molisa. Ma'ifan. Terima kasih. Arifah AFR. Ustaz, macam mana nak hilang perasaan sedih kerana ujian, kerana terasa tidak syukur kurniaan Allah yang terlalu banyak. Betul. Kuatkan semangat. Ingat Allah banyak-banyak. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Siapa nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, maka ingat Allah banyak-banyak. Kuatkan semangat. Banzlina Abu Bakar. Assalamualaikum Ustaz. Benar Ustaz, PKP ini memberi peluang berketua keluarga untuk membentuk keluarga yang lebih kualiti ke arah yang Islamik. Terima kasih. Mak Irfan Hanis Molisa, terima kasih.
Eli Farah Azmi, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ahmad Hafiz Hamdan, Assalamualaikum salam. Liana AJ, Assalamualaikum salam. Azhar Selamat bagi tips solat tarawih ringkas kat rumah. Senang je. Solat tarawih ringkas kat rumah paling senang. Dia bila kita semayang tu Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allahu Akbar. Sami Allah mana bila. Macam biasa. Lepas tu bila dah habis tu sampai bagi salam, rakaat kedua baca je surah pendek-pendek pun tak apa. Lepas tu dah habis. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Paling ringkas istighfar. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Boleh. Selawat je kan? Lepas tu bangun balik. Allahu Akbar. Terus tarawih. Yang kedua, yang rakaat ketiga, keempat pula. Boleh, tak ada masalah. Kita nak hujung dengan istighfar, kita nak doa pendek, kita nak selawat, boleh, tak ada masalah. Yang penting solat tu yang penting. Kan, yang orang risau sekali nak baca apa lepas sembahyang tarawih tu tak apa. Kita dah niat solat sunat tarawih dah tu. Bukan bergantung pada selawat kita selepas itu, tak. Tetapi selepas itu, lepas kita bagi salam, kita istighfar, boleh. Kalau kita nak doa tiap-tiap habis solat, boleh, tak ada masalah. Kalau nak doa selepas 4 rakaat, kita nak doa, boleh, tak ada masalah. Kan? Kalau tuan-tuan tengoklah kafiat solat tarawih kalau di Negeri Sembilan pula, kebanyakan yang buat 10 rakaat, lagi simple. Tuan-tuan, habis je memang istighfar. Kan? Boleh, tak ada masalah. Terpulang buat. Jadi lagi satu, dengan cara tu kita dapat lihat macam mana orang, dia ada kafiat dia. Kalau 8 rakaat macam mana, 20 rakaat macam mana, 10 rakaat macam mana. Jadi kita terpulang pada itu. Kita nak buat 20, boleh. Senang aja kan buat tarawih ni. Kalau macam tu buat 20 lah, tak apalah, terpulang. Boleh buat, tak ada masalah. Adi Razma Copenhagen, clear Ustaz, terima kasih banyak dari Copenhagen hari ni. Sri Ratna beliau tentang Kelantan, tunggulah habisnya. Kalau ikutkan untuk makluman Sri Ratna, patutnya memang bulan Mac ni saya ke Kelantan sepatutnya. Saya dah lama tak ke Kelantan sebenarnya. Jadi patutnya bulan Mac, itu ada patut pada berapa bulan Patutnya kalau tak silap pada 14, 15, 16 tak silap saya. Tetapi disebabkan oleh COVID-19 ni telah ditangguhkan. Cik Puan Sumanti, Assalamualaikum Ustaz. Steam Mesin SSD pun mahal pula, Samsung Singapura dollar. Aduh, habis hayat saya, betul lah tu kan. Tapi saudara sama serbat. Tapi Singapura dollar dengan US dollar mahal US dollar lagi kan. Ada ni Naim, Assalamualaikum Ustaz, boleh bagi tip untuk pertimbangan sebelum membuat satu-satu pilihan. Tapek bagi tips dulu, nak pilih apa? Ni bukan pilih makan, ni macam pilihan kita nak buat kan. Jadi tips dia satu je lah. Kita kalau kita tak pasti, kita buatlah solat sunat istikharah ataupun serahlah pada Allah untuk gerakkan hati kita untuk buat pilihan yang terbaik. Kan? Saya pun tak dapat nak cakap dah. Assalamualaikum Ustaz. Tapi yang mungkin kita boleh buat pertimbangan adalah antara dua pilihan, manakah mudarat yang lebih kurang. Pertama kita tengok mana yang lebih baik. Kalau kan nampak dua-dua baik, so kita tengok mana mudarat lebih kurang. Kalau rasa tubuh sama, rujuklah pada Allah Ta'ala. Buat solat sunat istikharah. Ustaz UK Perdana, clear soalan adakah melanggar PKP juga? Melanggar hukum dalam agama Islam dari segi hukumnya Ustaz. Sebenarnya tanpa kita sedar, melanggar PKP ini dengan sengaja juga adalah merupakan satu bentuk dosa. Macam mana? Sebab kita engkar arahan pemimpin. Kan? Yang mana telah pun diperintahkan kepada kita, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amr minkum. Taatlah pada Allah, taatlah kepada Rasul dan juga pemimpin di kalangan kamu. So pemimpin kita dah perintahkan janganlah sengaja langgar apa aturan, kan? Apa hal? Melainkan
arahan pemimpin yang tidak orang kata tidak berselari, yang tidak mengikut syariat Islam, itu bolehlah kita tak ikut. Masalahnya memang yang disuruh tu untuk kebaikan kita, untuk kemaslahatan umum. Kenapa kita nak lawan? Buatlah kau jauh, tuan-tuan. Ikutlah apa yang telah diperintahkan. Cik Do, Assalamualaikum Ustaz. Terlepas bas dah ni. La ilaha illallah. Terlepas lagi. Wah, tadi saya dah bagi gap sikit dah. Sebab saya tengok ramai yang terlepas. Saya saja lewatkan 5 minit. Supaya bagi masa dekat semua. Kan? Rosnani Orchid Wild. Assalamualaikum Ustaz. Kita jumpa lagi Kak Rosnani. Terima kasih. Syafiq Yaakob. InsyaAllah mudah-mudahan sihat. Jani Syahid Yung. Assalamualaikum. Saya dari Batang Kali, Selangor. Terima kasih banyak. Liana AJ. USD pun okey. Okey lah. Ikut suka lah. Tapi jangan Syamsul tu SY tau. SY. Saya ni ejaan ni sensitif sikit. Bibi Kasim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Rizwan Wan. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih atas perkongsian sesama. FBI, MTB, Okgo, Pola Namo ni. Ampang, join di kuliah. Terima kasih banyak. Emma Wahida Marudin. Waalaikumsalam. Rosping. Waalaikumsalam. Fuad Arsyad. Waalaikumsalam. Pajak Song mari. Semoga kita sihat ceria hendaknya. InsyaAllah. Lama dah saya tak pergi dekat Masjid Wal Pajak Song ni. Masih banyak. InsyaAllah lain kali kita jumpa lagi. Sabarah Muhammad Sabri Ahmad. Assalamualaikum. Faizal Gedua FG. Assalamualaikum Ustaz. Cantik baju. Baju ni murah ya tuan-tuan. Memang cantik. Saya pun suka baju ni. Baju ni saya beli dekat Pasar Pagi Temeloh. Pasar Pagi Temeloh. Pahang. Jadi ini baju ni. Saya suka baju ni. Dia tak panas. Sejuk kan. Saya selalu buat pagi camah. Saya ni tak ada kisah. Benar harga tuan-tuan. Yang penting nampak okey. Pakailah. Beli. Kan lupa pula namanya. Nama dia lupa pula nama. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz dan semua. Terima kasih banyak. Sumandak Lina Mayang. Jumpa lagi. Terima kasih banyak. Sumandak ni kata silap saya pada Lahad Datu kan. Assalamualaikum Ustaz Izzai Muhammad. Selamat pagi. Terima kasih atas perkongsian ilmu. Sama-sama. Haslinda Hamzah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Liana AJ. Waalaikumsalam. Eka Kanisha. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sabarah Pairun. Waalaikumsalam. Hasidah Sa'ad. Waalaikumsalam. JJ Joy. Waalaikumsalam. Aziam Burhan. Assalamualaikum Ustaz. Jam PKP. Saya bersyukur. Kami selalu berjamaah sama suami, anak-anak dan menantu. Terima kasih banyak. Tahniah diucapkan. Hazan Hamzah, Waalaikumsalam. Satirah, semangat, Kuala Ketil, clear. Terima kasih banyak. Kak Ros Abu. Betul saya diuji dengan kematian anak tunggal. Saya redha Ustaz sebab semua ni muka bumi ni milik Allah. Mati itu pasti, cuma cepat atau lambat. Yang betul Kak Ros. Doakan banyak-banyak. Allah sayangkan dia. Mudah-mudahan bila sampai masa besok kita ditemukan pula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di bulan Ramadan ni banyakkan amal ibadah, doakan untuk arwah, sedekah untuk arwah, ingatkan dia, ingat dia tu dengan cara berbakti untuk dia. Kan kita doakan untuk dia. Walau buat kuni kenara doa selamat buat dalam musim tarawih ni, kita musim Ramadan dalam tarawih, lepas tarawih tu buat tahlil sekejap. Doakan untuk dia, kirimkan banyak-banyak doa yang mudah-mudahan kesejahteraan dan keselamatan rohnya di dalam kubur, mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan dan mudah-mudahan dapat bertemu lagi dengannya ketika akhirat besok, mudah-mudahan. Ya. Zah Hasan, Assalamualaikum Ustaz Amri, mengado lah. Ni Cikgu Zah ni, Zah Hasan ni Cikgu Zahrah ni, Cikgu tadika saya. Terima kasih Cikgu sebab ikut kuliah saya setiap pagi. Cikgu saya buat kuliah subuh atas permintaan ramai yang seronok kuliah subuh sebab lebih fresh, lebih segar. Jadi dia orang boleh, semua orang kan. Ni saya bagi idea sikit. Ajak semua duduk depan. Sambil-sambil tu kan menunggu nak sarapan pagi. Jadi habis je kuliah subuh, kita sarapan sama-sama. Kan? InsyaAllah. Fairuz binti Sabri, macam mana Nora Ustaz, macam mana nak didik hati untuk husnuzan dengan setiap ujian lah, kerana tewas juga betul. Kita sebagai manusia memang ada kala tertewas, tapi bila kita tersedar, cepat balik kepada asal. Ya Allah, kenapalah aku berfikir macam tu? Ya Allah, aku mohon keampunan darimu. Ya Allah, aku tahu. Ya Allah, kau bagi aku yang terbaik ni. Ya Allah. Puan Nora kita diuji dengan pelbagai ujian, dengan pemergian suami tercinta, kemudian lepas tu diuji pula dengan kehilangan anak andanya kan. Jadi makna ini bukan satu perkara yang senang, dan sekarang ini sedang struggle, orang kata masing-masing semua tengah usaha. Saya faham walau macam mana pun kita, orang cerita kita ada duit, kita ada pendapatan, tapi kena ingat kehidupan membesarkan anak sebagai ibu tunggal bukanlah satu perkara yang mudah, seperti mana yang dialami oleh ibu saya, seperti mana yang dialami oleh maklum saya dalam keluarga saya kan, membesarkan kami semua anak-anak ni. Mak saya membesarkan anak-anak dengan tahap abah pergi dulu kan, arwah abah dulu pergi dengan keadaan saya masih lagi belajar lagi, adik-adik pun masih lebih sekolah lagi. Jadi itu adalah ujian yang sangat besar. Dengan tahap mak saya pula hanyalah meniaga kecil-kecilan dan apa. Dan alhamdulillah
Seperti mana tu ayat ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah takkan timpakan sesuatu melainkan sesuai dengan kemampuan. Alhamdulillah hari ni anak-anak semua dah lepas-lepas semua. Dan kami semua hanya berusaha kata untuk membahagikan ibu kami lah, mak kan. Alhamdulillah. Dan mak tak pernah pun putus asa di dalam menjaga kami, tak pernah pun mak kecewa. Tapi alhamdulillah mak kuat semangat lah untuk memastikan kami dapat meneruskan kehidupan kami sehingga mencapai apa yang kami capai dalam kehidupan kami. Untuk maklumat semua, saya ada 5 beradik. Adik-beradik saya ada 5 beradik. Saya Syamsul Amri, anak yang sulung. Anak yang kedua Syamsul Fazli, Syamsul Hafiz. Dan juga adik yang keempat kelima, kembar tak seiras, Syamsul Hafizi dan Syamira Hafizah. Itu dia. Okay. Saja ya nak maklumkan. Kalau orang tanya kan, saya jawab tu. Jadi Puan Nora Arifin, sabar banyak-banyak. Mudah-mudahan kita dapat didik hati kita sangka baik dengan Allah. Kerana Allah Ta'ala beritahu apa? Sesungguhnya aku sentiasa berada pada sangkaan hamba-Ku. Jadi kita sangkalah yang baik-baik. Adalah benda baik Allah Ta'ala nak bagi kat kita. Sebenarnya ada ketikanya kebaikan Allah Ta'ala dah bagi kat kita dah pun. Cuma kadang disebabkan kita sibuk melayan perasaan kesusahan kita, kita terlupa nikmat-nikmat yang banyak yang Allah Ta'ala dah berikan kepada kita. Fairuz Muhammad Sabri, diuji sakit sabar redha, insya-Allah ada ganjaran pahala lebih positif. Hakim Ahmad, Assalamualaikum Ustaz, mohon penjelasan terang berkenaan bintang surya. Insya-Allah saya akan terangkan. Tapi masih banyak ayat Hakim Ahmad kalau ikutkan. Masan Muhsin, Assalamualaikum Ustaz, apa cara supaya senang nak bangun subuh? Sebab aku selalu tertinggal solat subuh. Kunci jam buat 8 lapis. Lepas tu cari sekarang ni handphone ni alarm tu buat 8 kali. 8 kali daripada pukul 4 suku, 4.30, 4.45, pukul 5 suku, 5.30, 5.45. Jadi punya banyak kali. Dan kau boleh cari lepas tu maksimumkan volume dia. Lepas tu cari alarm yang bunyi lagu yang terperanjat ni, yang jenis yang menyebabkan kita tak boleh tu. So kalau 8 kali lah, 8 lapis, letak handphone tepi telinga, tak bangun juga dengan bunyi kuek macam tu, itu makna nak mati benar lah tu kan. Tak ada lagu awal. Jadi insya-Allah usahalah, usaha. Orang dulu lagi lah jam pun tak ada, harap ayam berkokok ya bangun kan. Kan. Puan Aida Aizat, Assalamualaikum Ustaz, saya diuji kehilangan ibu dalam keadaan COVID-19, saya rasa jiwa jadi kosong, Ustaz boleh diuji, sabar banyak-banyak. Sabar banyak-banyak. Ujian kematian ni adalah ujian yang paling sukar sebenarnya pada orang, terutamanya mak kita. Mak kita adalah tunggak kehidupan kita. Ibu, bapa, mak ayah, anak, kan? Adik-beradik, ini semua adalah satu ujian yang besar pada setiap insan sebenarnya. Tapi kita kena ingat, Allah memiliki segala-galanya. Dan Allah memiliki segala-galanya, ada perancangan Allah adalah yang terbaik. Yakinlah adalah hikmahnya. Allah Ta'ala ambil mak kita dulu, tapi kita doakanlah yang baik-baik. Cara berbakti kepada mak kita, itu yang paling fokus kita kena buat. Macam mana kita nak berbakti pada mak kita yang Puan Aida walaupun mak kita dah tak ada? Salah satunya adalah Nabi ajar kita, selain pada doa semua, kita berbuat baik kepada rakan-rakan Allah yang rahmah ni. Pandangkan kawan baik mak kita. Mungkin kita tengok cari kawan baik mak kita tu kebetulan ada yang susah ke. Kalau tak susah pun tak apa. Kita bagi sumbangan. Mungkin kita bagi sumbangan duit. Nak bagi kita bagi sumbangan, kita nak sedekah barang-barang keperluan tu pulang. Dan niatkan untuk arwah. InsyaAllah arwah akan dapat manfaat. Dan buat dengan consistently kita buat kebaikan untuk arwah ni, hati kita akan tenang insyaAllah. Allah akan bantu kita. Puan Ada Aizat, sabar banyak-banyak. Ya yang Sarah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JJ Joy, ibu mutu saya baru kehilangan suaminya pada 11.94 baru ni. Ya baru lagi lah. Tak apalah, doa yang baik-baik. Macam saya cakap tadi, doa yang baik-baik, katakan baik-baik. Jangan kita, alah mak sabarlah, jangan macam tu. Kita cakap lah elok-elok. Cakap elok. Mak sabar banyak mak. InsyaAllah Allah Ta'ala nak bagi yang terbaik kat mak. Allah Ta'ala nak uji mak. Allah Ta'ala sayang mak macam tu. Jafaridah, terima kasih banyak. Halidah Hamzah, terima kasih banyak. Noraini setuju Ustaz, di setiap ujian ada rahmatnya. Memang betul. Kita yang sibuk dengan usaha dunia ni, tegurnya dapat kumpul semua keluarga di rumah. Alhamdulillah. Ramlah berkah, amin. Hati ni Cik Hashim, terima kasih banyak. Hati yang terluka, masih banyak. Hati yang terluka nama. Apa pun, nama pun negatif. Tukarlah nama, letak nama yang elok, terluka pula. Kan, Khairina Suluh, terima kasih Ustaz. Tapi konsisten, insyaAllah setiap ujian ada hikmahnya. Nafadilah Basri, setuju dengan Ustaz, banyak idea hebat muncul ketika seorang diuji. Dan ketika diuji, selalunya kita sedarkan kekurangan diri, kemampuan, kelebihan. Jangan juga mengingat kita bahawa kita hanyalah seorang hamba
Saya akan bergantung harap sepenuhnya pada Allah yang Maha Kuasa yang benar. Assalamualaikum Ustaz. Selamat pagi. Selamat pagi. Cucu lanang, terima kasih banyak. Nur Faisal, Usman Affan, Hussein, terima kasih banyak. Cucu lanang, terima kasih. Sam Daud, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Rusman, betul Ustaz. Apa-apa pun kena ikhlas dan beribadah. Betul. Ramlah Bakar, masih Ustaz. Sama-sama. Abu Zaid Mustafa, terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Wari. Aminah, Muhammad Syakri. Selamat pagi. Selamat pagi. Yang Sarah, terima kasih banyak. Rose Pink. Macam mana kalau ujian yang diberi tak jumpa jam saya yang buat masa sekarang? Apa harus saya lakukan? Cari jalan. Jangan putus asa. Saya sebut orang hebat akan nampak jalan pada setiap masalah. Akan nampak masalah pada setiap jalan. Doa kepada Allah banyak. Minta Allah bantu. Lorongkan hati kita untuk mencapai keputusan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah kita. Izzah Bahri, terima kasih. Aki Ahmad, terima kasih banyak. InsyaAllah nanti saya akan jelaskan. Khaizan Khairan. Sungguh saya doakan supaya kita semua dapat berjemaah masa bulan Ramadan. Terima kasih Ustaz. Berkesempatan Saflai Syahiran Miran, terima kasih. Izzah Rizah, Assalamualaikum. Good morning Ustaz, salam dari Singapura. Terima kasih banyak. Hati terluka, selamat pagi Ustaz. Selamat pagi. Ani Naim, Ustaz maaf dari Ustaz, saya belum jemaah kena rukuk sama imam, tak perlu habiskan Fatihah. Tak, sebenarnya Fatihah ni kita habiskan je pun tak ada masalah. Cuma macam saya cakap tadi, janganlah lambat sangat, kan? Tapi waktu tu kita masuk, kita mungkin baca perlahan, kan? Kita perlahan, tak ada masalah. Sebenarnya benda ni pun ada perbezaan pandangan lah, kan? Tapi kita buatlah, ya. Orang hati selamat pagi Ustaz. Hafizali Osman, Assalamualaikum Ustaz, semoga saya sihat walafiat, keep safe, stay at home. Izzah Rizal, wow Ustaz, rambut dah kembang. Ya ke dah kembang ke? Rambut okey je nampak, kan? Cik Makmun bercakap berkaitan bintang suria. Live ni start pukul apa? Ni baru buka FB pukul 6.30 tadi start. Tapi hari ni saya start lewat sikit, 6.35 bagi masa sebab ramai yang terlepas. Saya dah lewatkan 5 minit dah tu. Ke ada cadangan nak buat lewat betul? Saya ingat okey kot 6.30 ni fresh, kan? Selamat pagi, Ucu anak Ustaz ada tip untuk terus kuat ketika diuji tiada anak. Rasa down bila orang pertikaikan masih belum ada anak. Surah apa boleh ramalkan salihah. Terima kasih Ustaz. Doa je kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku zuriat. Ya Allah, itu adalah permintaan kami. Ya Allah. Lepas tu buat amal ibadat banyak. Sedekah pada orang. InsyaAllah, mudah-mudahan minta orang lain pun doakan kita. Mudah-mudahan kita beroleh rezeki. Yang sesungguhnya apa yang Allah Ta'ala bagi itu yang terbaik. Kalau kita belum ada anak sekarang ni, itu yang terbaik, insyaAllah. Macam yang disebutkan oleh sahabat kita sebelum ini, kalau ada yang tanya kau ni bila dapat anak ni, cakap dengan dia, sesungguhnya Allah adalah penentunya, adalah penentu yang terbaik. Allah adalah penolong, Allah yang lebih berkuasa ke atas diri saya. Yang tu je lah cakap. Puan Nur Ali, Assalamualaikum Ustaz, semua clear kat Kuala Kangsar, insyaAllah. Bismillah tuan-tuan, terima kasih banyak. Sanusi, terima kasih banyak. Nur Bahia Abdul Hadi, terima kasih. Nur Azizah, terima kasih. Wariden Ramah Hamdiah, terima kasih. Sahabat, kalau Ustaz kalau menghina kita, apa kita buat? Adakah kita boleh doakan keburukan orang itu? Mohon dapat Ustaz. Orang selalu menghina kita, doakanlah kebaikan untuk dia. Itu adalah sebaik-baik iman. Maksudnya Nabi ajar kita berbuat baik pada orang berbuat jahat pada kita. Itu tanda-tanda orang beriman. Maknanya orang usik kita, cakap kita, kutuk kita, terdoakan. Kesian dia kutuk-kutuk aku ni. Kesian ni, banyak dosa dia. Tapi tak apalah. Aku doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala buka hati dia jadi baik. Macam tu. Hati kita pun senang, tuan-tuan. Kita kutuk orang, hati kita pun sakit. Tak payah. Nur Afidah Ahmad Fazil. Waalaikumsalam. Terima kasih. Nazrina Hamdan. Terima kasih banyak. Muhammad Firdaus bin Zakaria. Terima kasih banyak. Jun Purnama. Salam buat Syaban dari Singapura. Semoga sihat selalu, insyaAllah. Daim Mami. Terima kasih banyak. Wellington, New Zealand. Terima kasih banyak. Daim Mami. Terima kasih banyak. Salam. InsyaAllah. Saya Australia dah sampai. Melbourne dah sampai dah. Korea dah sampai, New Zealand belum lagi. Nanti kita buat program kat New Zealand, InsyaAllah. Azria Burhan, Ustaz, macam mana kita nak tahu yang hati kita ikhlas ke tidak? InsyaAllah kita boleh tahu. InsyaAllah kita boleh tahu kita ikhlas ke tidak. Kita, hati kita tanya. Tepuk dada, tanya iman. Ustaz dia hadir, harum manis Ustaz. Oh, harum manis. Saya sebut apa tadi? Betul tak? Salah ke saya sebut tadi? Masa manis, silap. Harum manis, betul. Mangga harum manis. Betul. Radia Chudri, Assalamualaikum Ustaz. Muhammad Asraf, selamat pagi Ustaz. Azlan, anak semua, semoga sihat hendaknya. Semoga sihat hendaknya. Aslina Hamzah, macam mana nak terus istiqamah dalam aku kebaikan? Fazli Nafi, Assalamualaikum Ustaz. Yang bujang ni apa yang patut kita pakai dalam hidup?
Carilah orang kata amal ibadah banyak-banyak. Kalau bagi orang yang bujang. InsyaAllah. Dan Allah Ta'ala berikan kekuatan bagi kita. Dan doa lah mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan jodoh yang baik untuk kita. Rusyah Yusuf, Rusyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ning Ruzas. Bacaan surah Witir, Ustaz. Surah Witir. Okey, surah Witir ni baca apa surah pun boleh. Tak ada masalah. Cuma kalau biasa yang Nabi Nabi lazimkan, Nabi amalkan. Jadi kita tengok surah dalam solat witir tu bila rakaat dua rakaat yang pertama tu Nabi baca sabbih isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa. Lepas tu yang kedua baca qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian ketika kita baca pada surah witir dalam witir yang satu rakaat tu kita baca qul huwallahu ahad 3 kali. Pun boleh kita baca surah Ikhlas, kita baca surah Al-Alaq, kita baca surah An-Nas pun boleh. Tak ada masalah. Baca 3. Maknanya lepas Fatihah tu, qul huwallahu ahad, kita baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Boleh? Tak ada masalah. Nak baca qul huwallahu ahad aja pun boleh, tak ada masalah. Sebenarnya bacaan surah ni adalah sunat sebenarnya. Kan sunat aja. Solat pun solat sunat kan. Tapi Fatihah jangan tak baca Fatihah. Okey. Muhammad Faris, Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih baik. Terima kasih Nur Bahya Abdul Hadi. Terima kasih Zahira. Assalamualaikum. Macam mana nak istiqamah, berubah, macam mana nak bagi dalam hidup ni Ustaz. Istiqamah ni ingat Allah banyak. Allah Ta'ala akan bantu kita semua. Ya Allah berikan aku kekuatan agar aku terus istiqamah dalam ibadah ni ya Allah. Ya kan? Macam mana nak bagi dalam hidup? Berbahagialah hidup kita. Jadilah manusia bersyukur. InsyaAllah kita akan bahagia. Ustaz Tarawih bila nak baca surah yang boleh tak baca surah yang sama Ustaz? Boleh. Tak masalah. Boleh. Baca lah. Thank you Ustaz Hamidah Awad. Nama Ustaz Suraya Alhamdulillah PKP ni terawih kat rumah dapat anak-anak gila jadi imam alung dengan angah. Boleh juga kan. Tapi suami lain jadi imam besar. Suami jadi imam besar tapi kata sekali bagi anak jadi imam boleh juga. Masalah kalau anak boleh. Namanya salam Ustaz. Terima kasih. Salam pagi Muhammad Sukri. Muhammad Asraf betul ke Ustaz langgar traffic light pun kira dosa. Wallahualam. Kalau ni sampai traffic light pun tanya ni. Tapi melanggar traffic light menyebabkan kesusahan orang lain. Kita saja-saja langgar traffic light dan kemudian menyebabkan berlakunya kemalangan. Berdosa. Siapa suruh? Kan? Solat tarawih paling sikit berapa rakaat Ustaz? 8. Kan? Haliza Yahya. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Kagema Al-Jijau. Terima kasih. Semoga lebih ceria. Doakan menyekut kahwin itu bercepat mungkin. InsyaAllah. Orang keluar di sini mati dari Ustaz. InsyaAllah. Lepas PKP Ustaz saya pergi sana. Noria Timah. Yaakob Timah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mila Ustaz duha. Dah duha. Maaf ya gurau pagi. Dah duha. Yolah. Kan memanglah dah duha. Tapi kita mula pukul berapa tadi? 6.30 mula. Rifkah Husni. Salat tarawih yang 20. Juga ditambah witir 3 rakaat. Betul kan Ustaz? Betul. 20 tambah 3. 10 tambah 3. 8 tambah 3. Hadzilah Abidin. Salam Sarawak. Afifah Hanisa Ustaz beli baju. Yo nantilah. Tunggu lepas PKP. Cinta Izan. Assalamualaikum Ustaz. Salam. PKD Syukri. Terima kasih. Rosalina Mat Isa. Terima kasih. Intan Azihar. Rindu nak balik kampung dengan Ustaz Camah. Kat kampung kat Sepadan Negeri 9. Kat mana? Kat Sepadan Negeri 9 kat mana? Sepadan mana? Sepadan Melaka ke? Sepadan Pahang ke? Sepadan Kelumpu ke mana? Nur Azizah. Salam Ustaz. Salam Zain Skill. Terima kasih banyak. Suraya Hani. Terima kasih. Nur Hayati. Terima kasih. Kak Ros Abu. Terima kasih. Del Azmi, hujan datang kena berani tempuh sambil selalu istighfar, zikir, tenangkan jiwa dan sentiasa berfikiran rasional. Morning Ustaz, morning. Elma Suhara, Jamaluddin, selamat pagi. Nur Aziza, Ustaz hati tinggal di kampung sebab ingat sangat dengan sabar lu, tunggu lepas PKP. Ustaz, saya dari Duma Indonesia. Alhamdulillah saat subuh suka nonton video Ustaz dan setelah nonton video ceramah Ustaz, Allah buat saya semakin dekat dengan Allah. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan adalah kebaikan daripada apa yang telah saya sampaikan. Sama-sama kita amal dan kita sabar panjangkan pada yang lain. Terima kasih banyak. Semoga Ustaz keluarga selalu dalam lindungan Allah. Terima kasih banyak. Kena doa. Terima kasih banyak Syarifah Lila. Terima kasih banyak. Kucing hujan waktu ni. Alhamdulillah. Syukur. Kalau saya pergi di Kuching, saya akan cari Imam Laksa. Cari Laksa Sarawak. Lepas tu malam saya akan makan tu lah. Nikolok Sarawak dekat Kampung Patingan tu. Steve Mason, Assalamualaikum. Jadi KPKP ni sebab banyak masa rumah keluarga tapi habis PKP takut kekok pula nak pergi kerja. Tak ada kekok-kekok lah. InsyaAllah tak sabar nak kerja. Macam tu semangat. Muar beracun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Zuzana Miswan. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Sampaikan pesanan buat kami yang lalai dan leka. Ustaz perlu teruskan Ustaz. InsyaAllah kita teruskan hidup kita. InsyaAllah kalau boleh lepas ni kalau saya ada masa saya akan buat juga kuliah subuh.
Kan secara maya lepas PKP ni saya akan teruslah tengok slot yang sesuai lah Ustaz, cara nak redha dengan ujian sebelum yang belum mempunyai zuriat dah 8 tahun nanti dengan macam Musa, insya-Allah. Doa banyak pada Allah, yakin pada Allah yang memberi rezeki. Kan? Sehingga saya kena anxiety, depression dan perlu jumpa doktor dan makan ubat sebab kawan sekeliling syik duk tanya benda sama. Saya sangat down Ustaz, ada tak tips doa untuk saya amalkan? Amalkan yang 4 amalan yang sesuai amalkan tadi, insya-Allah hati kita lebih tenang. Lepas tu satu lagi, apa yang orang cakap itu biarlah dia orang cakap, dia orang tanya. Dia orang kadang dia ni tak faham yang kita yang mengalami ni. Jadi cuba kita faham dia. Kita faham dia orang ni, kita faham dia sebagai orang yang tak faham. Kan? Dia nak cakap macam mana, pendek akal itu kan, nak jaga hati orang tak pandai, kita ni puas nak jaga hati orang kan. Jadi mana sabar banyak-banyak, apa yang dia tanya tu doakanlah kebaikan, jawab aja. Sesungguhnya daripada Allah lah rezeki Allah Ta'ala berikan, dan aku terima apa juga rezeki Allah berikan kepada aku. Kalau Allah tak adakan saya ni, tak akan mempunyai anak sampai ke akhir hayat, saya syukur atas kehidupan yang Allah berikan kepada saya. Kalau Allah Ta'ala berikan anak, saya lebih bersyukur lagi atas kurniaan zuriat Allah Ta'ala berikan kepada saya. Macam tu dia jawab. Supaya dia jelas. Kan? Warna merah, terima kasih. Warna ini, terima kasih. Z7. Ila nila Assalamualaikum Ustaz. Ampam ke dia, moga dapat diputuskan rentan COVID-19. Mudah-mudahan. Roslina Ismail. Syukur dapat sama Ustaz. Terima kasih. Fazrin. Assalamualaikum Ustaz. Macam mana nak khusyuk dalam salat? Saya sebut. Dalam salat, ingat Allah banyak, berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kasih sayang kita kepada Allah dan juga kepada Nabi. Mudah-mudahan kita dapat khusyuk dalam salat. Baru Isyam sebagai buat pelajaran apa, insya-Allah. Salam Ustaz, Kelawang clear, macam mana nak istiqamah amal Ustaz? Beramal, ingat Allah banyak, beramal selalu. Sima Harun. Selalu tengok YouTube channel Ustaz, terima kasih. Satria Semangat, macam mana masalah berbinkan ayah mak susuan, perlukan saya kena tukar bincangkan ayah kandung. Yang ni boleh rujuk kalau dapat. Type dekat majlis fatwa ataupun kita type aja. Kita sebenarnya boleh buka website dekat Jabatan Mufti pun boleh. Benda ni ada dijawab persoalan ni dia secara detail boleh tengok. Ustaz, kalau kita sedekah barang keperluan beras pada insan memerlukan musim COVID, bolehkah dikira sebagai telah melakukan fidyah? Terpulang pada niat kita. Niat kita nak buat apa? Fidyah pula berapa timbangannya? Tu semua kena tengok. Cinta Izan, Ustaz dah sarapan ke belum ni dah? Lepas ni kamu sarapan. Semua kedai buku tutup, jadi ramai staf guna printer syarikat untuk print kerja sekolah anak-anak. Apa pandangan Ustaz? Tak boleh print kerja untuk anak-anak berdasarkan print pejabat. Tak boleh. Itu bukan hak pribadi. Sedangkan kerja sekolah anak urusan pribadi, melainkan dengan kebenaran syarikat. Jadi gunakan printer kat rumah. Tak ada printer, tunjuklah handphone tu kat anak. Daripada kau main game dekat handphone tu, baik kau tengok kerja rumah ni. Salin balik pun tak apa. Biarlah lambat. Tetapi kita tidak memecah amanah, melanggar amanah kita. Saya kunci alam 4.5, 5.5, 5.50. So, macam mana? Boleh bangun awal tak? Boleh kan? Puan-puan hari ni? Boleh, alhamdulillah. Anugerah Ben Boy. Assalamualaikum Ustaz. Lumut line loud and clear. Terima kasih. Zizo, Assalamualaikum. Salam Muhammad Syarul Nizam. Terima kasih. Nur Malam Ayun. Terima kasih. Azriah Muhammad Azmi. Nikmat Allah terindah. Galilah hikmahnya betul. Wa Nazriah Kaunselor. Terima kasih banyak. Haja Mazna Haji Utun, terima kasih banyak. Dari Brunei, terima kasih banyak. Amy Zuhelmi, terima kasih banyak. Hazra Mazuki, bolehkah suruh anak kita mendapatkan ni amalan seperti solat, jadi imam solat? Bolehkah kita jadi makmum sedangkan bacaan tak berapa baik, membaca doanya tak lancar dengan Tuhan untuk melatihnya? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Boleh, okey je. Fatimah di Sanggung Ustaz, mak bagi. Terima kasih atas kira ada pagi ni serta nasihat diberikan. Sama-sama Latifah Umar, terima kasih banyak. Ahmad Sulhi Yusof, Assalamualaikum Ustaz, mak pagi. Semoga Ustaz memulakan rezeki, memulakan urusan orang ini. Sihat selalu Ustaz. Terima kasih Sirama Rohani pada saat-saat macam ni. Sama-sama sabar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setuju buat sama 6.30 fresh dapat buat gambar pagi. Betul, Badu Isyam. Itu sebab kita pilih waktu ni. Rizal Sin, Assalamualaikum. Malam Ayun, terima kasih. Daripada Puchong, terima kasih banyak. Musani Yusof, Ustaz 6.30. Sambil duduk dapur ni buat sarapan ni ke? Telefon letak kat tepi piuk tu. Kan? Boleh dengar. Ustaz boleh tak solat dengan anak umur 11 tahun? Kita baca kuat-kuat surah biar dia ikut kita baca. Boleh. Tapi macam mana anak kita biar ikut kita baca? Boleh, tak ada masalah. Boleh, tak masalah. Mesti Muhammad. Assalamualaikum. Tuan Syamsul. Selalu unjaknya. Terima kasih banyak. Nadira Suwailin. Salam. Terima kasih. Kongsian ilmu sama. Disha. Terima kasih. Azhar Burhan. Terima kasih. Johar bin Maidin. Terima kasih sudi bagi tazkirah untuk teruskan hidup dan juga kami ni. InsyaAllah. Putera Sulung Pak Din Timah. Assalamualaikum Ustaz, bila nak datang kuliah Zuhur surah Ar-Rahman miti? InsyaAllah, tunggulah lepas PKP. Kan, selama ni selalu sampai surah miti kan. Tu
Untuk tidak terpadalah saya letakkan on-kan notification. So setiap kali Ustaz buat live FB akan ada notification. So tak adalah kita lepas tahu jangan Ustaz lambat. Kan? Oh ya ke? InsyaAllah. Kadang terlupa kan kalau tak buat reminder tu. Salam dari Singapura. Puan Nani Saleh. Terima kasih banyak. Kan? Mudah-mudahan dengan keluarga ceria hari ni. Liza Asma, Assalamualaikum Ustaz. Motivasi ke Ustaz? Assalamualaikum. Masuk ke tepi ni. Masuk orang kena PKP ni. Baik Ustaz bagi nasihat. Iman akidah ni kena jagakan Ustaz. InsyaAllah. Semua saya bagi. Motivasi bagi. Kan? Kuliah agama pun bagi. Semua saya sharekan. InsyaAllah. Ambil lah yang baik-baik tuan-tuan. Dengan Asyikin. Assalamualaikum. Salam. Radisa. Assalamualaikum Ustaz. Kota Tinggi Johor clear. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Dan nasihat ilmu dikongsi. Dan aja Ustaz, kalau solat baca Fatihah saja sah tak solat? Kalau solat sunat. Kalau solat sunat kita baca Fatihah saja pun boleh. Tak ada masalah. Kan? Tak baca surah pun boleh. Syahrani, cuba tuan bagi nasihat sikit mohon sama ni. Bagi mana pergi shopping pun ramai-ramai. Tapi orang pancur, orang paroi tak macam tu lah. Bang Yo lah tengok kan. Orang buat. Saya tengok kat pasar raya tu beratur sepanjang kan. Ya Allah. Dah lah beratur rapat-rapat lah tu. Tu semua cari penyakit tu tuan-tuan. Saya tengok pancur relax, tenang kan. Tenang dan damai. Paroi taklah ramai benar kan. Tak ramai benar lah. Boleh lah. Tapi kat bandar nampak macam biasa. Macam tak ada perubahan sangat. Azina Burhan, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Ariana Azul, terima kasih banyak. Nak tanya macam mana nak untuk kita tak sakit hati dan hitam. Kita untuk tidak bercerita, mengumpat. Tapi Allah ni buat perkara yang mengundang kami untuk mengumpat channel Ustaz. Memanglah, benda-benda mengumpat ni sebab mengundang lah. Tapi kita janganlah layan undangan tu. Kan? Jadi jagalah elok-elok. Kan? Tidak sakit, amalkan 4 amalan yang saya bagi tadi. Azian Burhan, macam mana nak maafkan dan redha orang yang menyakitkan hati? Senanglah maafkan, redha. Macam mana? Dia pun hamba Allah, dia pun tak sempurna, dia pun buat salah. Jadi kita pun doakanlah yang baik-baik untuk dia. Mudah-mudahan dia untuk bertaubat, mudah-mudahan berubah hati, buka hati untuk kembali ke jalan Allah. Ni Azman, Ustaz boleh tak doakan bila saya ni Ustaz? Nid Osman, saya doakan semoga dipanjangkan umur dengan segala kebaikan dan dimurahkan rezeki dengan segala keberkatan. Amin ya rabbal alamin. Okey Nid, masih banyak. Nuria Timah, Yaakob Timah, Ustaz, kalau kita buat salat duha dari pukul berapa Ustaz? Boleh. Kalau kita lepas, saya dah ingat dalam pukul 8. Saya ingat lepas kata syuruk tu, kita dah boleh dah buat. Kan? Kita dah boleh buat dah dalam pukul 8 lebih tu, dah sampai pukul 9 lebih, dah boleh buat dah. Kan? 9 ke 10 boleh buat. Tak masalah. Jangan 5 minit sebelum zuhur pula buat kan? Jangan macam tu. Itulah ambil mana tu. Zaharia Zal, Assalamualaikum Ustaz. Stay at home. Yo, no Jack. Debbie Jack Zarina, masih Ustaz. Rosna Kosnan, masih Noah. Assalamualaikum Ustaz. Hari ni baru sempat tengok Salabi dari Sydney, tengah kerja ni. Oh ya ke? Okey. Saya setiap pagi. Dekat Sydney sekarang dia lewat sejam ke awal sejam? Saya lupa dah Australia. Kan? Hani Wafi, Assalamualaikum Ustaz. Iskandar Kipli, Assalamualaikum Ustaz. Macam mana nak konsisten buat solat tahajud, bangun malam, itu je. Kalau tak bangun malam, susah nak buat tahajud. Kan? Steve Messer, Ustaz dari Mas, sebabkan balik hujan-hujan Ustaz. Allah Ta'ala bagi peluang untuk kita, betulkan solat kita, betulkan bacaan Quran kita, betulkan diri kita. Ingatkan siapa sebenarnya Maha Kuasa. Ustaz Riza, Ustaz apakah terutama Ustaz akan lakukan lepas PKP? Lepas PKP, benda pertama saya akan buat, saya akan masuk pejabat, saya akan laksanakan kerja-kerja tertangguh. Begitu juga saya akan menyarankan kepada semua untuk terus bersemangat, untuk teruskan kerja seperti biasa. Ida Manja, terima kasih. Durain, terima kasih banyak. Sa'di Hadin, terima kasih banyak. Kekalkan 6.30 pagi. Waktu ni line pun tak tersemput-semput. Okey. Ni Asnan. Ada yang cakap Alhamdulillah hari ni line clear, bukan masalah sofa Ustaz. Ada yang cakap bukan masalah sofa. Terima kasih banyak. Ni Asnan, Allah bila nak makan dekat restoran cap kayu manis corner lot tu. Kan pernah dah saya duduk sana makan. Pernah lepak kat sana kan. Jadi insya-Allah ada nanti lepas PKP besok saya pergilah sana insya-Allah. Kan? Salmiah Hodri, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Assalamualaikum. Alhamdulillah, semoga kita semua tabah tempoh ujian yang Allah turunkan insya-Allah. Salmiah Hodri, alhamdulillah. Terima kasih SSD Muhammad Rafiuddin, Azman Roman, terima kasih. Saya share video ceramah lama tak ada ke? Boleh tengok kot. Yang ni pun boleh tengok, tak ada masalah. Boleh tengok dekat YouTube, boleh tengok banyak. Rekadin Ustaz, salam dari Sungai Petani. Terima kasih Yatimah Yaakob, terima kasih. Dan Yusof Amli, Assalamualaikum Ustaz. Apa tanda mimpi arwah abah kita? Mimpi, kalau kita nampak abah kita datang dalam mimpi kita tu, kita tengok aja.
Kita tengok apa perasaan firasat hati kita. Kalau bercakap-cakap, berbual dengan kita, belum tentu lagi. Sebab kebiasaannya ada pandangan kata, kalau dia datang, dia tengok senyap, dia senyum, dia tak cakap apa, makna betul lah tu. Jadi adalah signal dia bagi kita. Mungkin minta kita doakan dia, minta kita supaya ingat dia juga. Jangan kita lupa sedekahkan Fatihah pada dia kan. Dan jangan lupa bersedekah untuk dia, insyaAllah. Mudah-mudahan. Jadi rasa tu saja daripada saya. Jadi kita buat kesimpulan sikit. Jadi dengan ini berdasarkan tajuk yang telah kita bincangkan hari ini, dengan ini dapatlah kita simpulkan tentang ujian dan cabaran kehidupan kita. Kena ingat apa-apa pun perkara yang menimpa diri kita ini, insya-Allah ia akan menjadi kebaikan kalau kita hadapi dengan sikap positif, optimistik, ikhtiar yang maksimum dan diikuti dengan doa. Dan sesungguhnya pertolongan Allah akan turun sekiranya kita berada di puncak ujian. Dengan syarat kita yakin dengan bantuan Allah, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan terbaik. Untuk itu jadikanlah ujian hidup kita sebagai tangga untuk meraih pertolongan Allah SWT dan juga meningkatkan darjat keimanan kita kepada Allah SWT. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih banyak atas semua yang mengikuti kuliah pada pagi ini. Sungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.